Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun dan bertemu sekali lagi pada pagi ini, hari yang ke-20 dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan segala urusan amalan dan ibadah yang kita lakukan akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih pada semua yang menonton, semua yang bersama pada pagi ini. Teruskan share, teruskan menonton, berkongsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada kita, insya-Allah. Terima kasih pada Zailani Kamarudin, Muhammad Anwar, Kak Zah, Muhammad Zuhair, Salam 20 Ramadan, Zah Hussein, Abdul Aziz Habibi. Saya dah sharekan dah line Telegram tu. Cik Syarifah Nur Kasih, Pak Din daripada Ipoh, Muhammad Firdaus Ahmad, Muhammad Anwar Ahmad Khalil daripada JB, Kak Saliza daripada Kanga Perlis, Muhammad Firdaus Ahmad Pantai Dalam Kelia, Abang Gok, Abang Yub sihat, insya-Allah, amin. Zaimas, lama akak tak live dengan ustaz, banyak sangat kuliah sampai tak sempat nak tengok. Banyak benar kuliahnya kan.
tak apalah, mana-mana ustaz pun insya-Allah semuanya baiklah untuk semua, insya-Allah, amin. Terima kasih Zainuddin Abdul Ghani, Kak Syamsilah Mahmud, Kak Ramlah Sulong daripada Kuantan. Hujan pagi ni. Zaimas tadi share dulu. Zailani Kamarudin, Kak Mas Jaafar. Assalamualaikum Ustaz, Bukit Murtajam clear. Waalaikumsalam. Wan Rafidah daripada Muar. Ahmad Razali, DC clear. DC kat mana tu DC tu? Bang Yusof Ismail, terima kasih. Kak Kalsum Abdul Aziz, malam tadi hujan. Siti Cute, terima kasih. Kemudian Jana Pak Ya SD, Kak Farida Yusof, Abang Mak Yusof pada Seri Gombak. Salasia Hasan, Rafi'i Saban, Abdul Rahman Ibrahim, Muhammad Hazman Ishak, Tipah Latifah daripada JB, Azman Ishak Tasik Putri, Abang Zainal Osman pada Singapura. Di Amri renyai-renyai pagi ni. Asmah Saleh daripada Shah Alam. Semawati Hasan Kuantan, hujan tapi okey. Banyak tempat hujan lah. Ada yang renyai-renyai, ada yang lebat. Kak Farida Yusof Batu Kikir, Jambatan Besi, baru lepas hujan. Umi Umrah, terima kasih. Hasibah binti Cik Mansur, Kak Saliza Agus, Muhammad Adi Karak clear. Azmi Zaza Paka Terengganu. Habibah Abdullah, Ahmad Razali Nisfan, Desa Kofil. Oh, nama komersial tu. Dekat je lah, jiran-jiran. Terima kasih semua. InsyaAllah teruskan share, teruskan menonton, teruskan mendengar sambil bekerja, sambil dalam kereta, sambil yang paling banyaknya sambil baring lah kot. Tak apalah, yang penting kita dengar elok-elok. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Terima kasih Ahmad Rasidi daripada Copenhagen, Gopeng Perak. Nur Safura Negeri Sembilan di Seremban 2. Cik Syarifah Nibong Tebal. Muhammad Anwar daripada Mesir. Entah mengaji sana lagi ke Muhammad Anwar? Kam sana hinta hinak. Azami Seksyen 24 Shah Alam. Umur Abu Hurairah, hujan lebat daripada 2 pagi. Eli Masni, terima kasih banyak. Alright, so pagi ni sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Mama Anwar asal Negeri Sembilan, masih mengaji di Mesir. Mesir kat mana tu Anwar? Qahirah ke? Tak yelah, tapi sekarang dah tak ada furuk kan, dia semua dekat Qahirah tak. Baik, insya-Allah sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ni kita nak sambung lagi perbahasan dan perbincangan kita dalam ilmu tauhid lah. Kita share pada pagi ni. Terima kasih Ustaz Idris
daripada Taman Mutiara Gombak, Ami Jaafar, terima kasih banyak. Baik, pagi ni kita nak tengok sedikit tentang masih mengaji di Bu'us. Tak apa, elok-elok mengaji sana, insya-Allah. Ustaz doakan dipermudahkanlah ya Muhammad Anwar, insya-Allah 19 bulan ni balik raya lah tu. Balik kena kuarantin lah. Ahmad Razali macam tahu-tahu je sambil baring. Dah kata dah, wali-wali ni mesti Kahirah tahu. Bohong ustaz tahu. Ustaz mengaji Mesir dulu. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pagi ni ustaz nak bacakan sedikit sajalah, kita perkemaskan sedikit tentang ilmu tauhid kita, insya-Allah. Apa yang disebut penjelasan mengenai tauhid uluhiyah. Kita baca sikitlah. Yang disebutkan tauhid uluhiyah ini ialah kita percaya dengan sepenuh hati. Kita percaya dengan i'tiqad yang jazam, i'tiqad yang sempurna, bahawa Allah Subhanahu wa taala ini dialah sahaja Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila sebut tauhid, maknanya akidah, maknanya iman, maknanya kepercayaan, maknanya keyakinan. Itu apa kita panggil? Adik-beradik lah, adik-beradik tauhid. Adik-beradik tauhid lah kita panggil lah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu disebut al-iman huwal yakin. Ulama tauhid buat satu kesimpulan, al-iman huwal yakin. Iman itu ialah keyakinan, kepercayaan, kesungguhan. Dan pagi ini kita nak letakkan satu i'tiqad, satu kepercayaan, satu keyakinan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu sahaja Tuhan yang satu. Dialah yang selayaknya disembah. Tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Ya, itu satu keyakinan tauhid yang mesti ada dalam diri kita, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, ini adalah basic yang kita kena ada, yang kita kena faham, yang kita kena yakini. Sebab dalam kaedah agama dan kaedah tauhid pun disebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal hidup beragama mestilah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Al-Fadil Ustaz Syarahan Humaizi, adinda yang saya kasihi lah, insya-Allah. Lama tak jumpa tuan guru kita. Muhammad Anwar, Ustaz ambil kuliah apa? Ustaz ambil kuliah Syariah Islamiah di Universiti Azhar Cawangan Tonto tahun 93. Lama dah, 20 tahun lebih dulu. Terima kasih Laili Syafi'i, Kak Halimatun Ishaq Pahwan Terima kasih banyak. Baik,
So disebut oleh para alim ulama awwaluddin ma'rifatullah. Terima kasih. Ni tak dapat digesan ni, Kak Jan ke Datuk Said ni kan. Tak apa, siapa-siapa pun boleh lah, insya-Allah. Mungkin game Melbourne kot ni. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, so sekarang ni tugas kita jaga iman, jaga akidah kita, letakkan kepercayaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 14 surah Taha, ayat 14 surah Taha. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain daripadanya. Oleh itu sembahlah akan daku. Allah Ta'ala sebut aku ni Tuhan. Siapa? Allah. Dia yang declare. Dia yang declare dirinya sendiri, zatnya sendiri. Allah kata akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Kemudian Allah mengarahkan satu arahan yang paling besar, fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Jadi sahabat sekalian, inilah antara tugasan yang kita kena buat. Kita kena sembah Allah Subhanahu wa taala dalam semua situasi dan semua keadaan. Kita sembah Allah ketika kita senang, ketika kita susah, ketika kita dalam keadaan yang selesa, ketika dalam kesempitan, ketika kita sedang diuji, ketika kita miskin, ketika kita kaya, ketika PKP ke tak PKP ke, virus tak virus. Ceritanya wajib kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan itu, insya-Allah. Ya. Jadi sebab itu Allah Taala menyebut dalam ayat yang lain, yang ini Tok Imam biasa baca, Tok Bilal, selalu Tok Imam lah hari Jumaat kan, atau mimbar Jumaat, selalunya Tok Imam yang akan baca, ataupun kita panggil Tok Khatib. Hari Jumaat biasa dia akan baca antara ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa dengar kan ayat ni? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu, dua makhluk, jin dan manusia, jin dan manusia, melainkan kata Allah, tujuan utama Allah ciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menyembah Dia, untuk beriman kepada Dia, untuk kita percaya kepada Dia. Dan keutamaan penciptaan manusia dan jin adalah liya'budun, untuk mengabdikan diri, menghambakan diri. Yang saya dah ulang banyak kali dah, menghambakan diri ni, kan, maknanya kita kena jadi hamba Allah yang paling terbaik, dan jadilah hamba yang taat, bukan jadi hamba yang melawan, bukan menjadi hamba yang degil,
bukan jadi hamba yang kerah kepala, bukan jadi hamba yang tak dengar cakap, bukan jadi hamba yang buat kepala sendiri, buat aturan sendiri. Jangan. Pilihlah jadi hamba-hamba Allah yang terbaik, insya-Allah. Sebab apa, sahabat sekalian? Inilah tujuan utama Allah menciptakan manusia dan jin. Sebab itu ada sedikit perbincangan. Sedikitlah saya nak tambah apa yang disebut oleh para alim ulama, iaitu kenapa Allah letak perkataan jin dulu baru manusia. Dalam beberapa ayat yang dikembarkan perkataan jin dan manusia, Allah akan sebut jin dulu baru manusia. Kan? Sebab apa? Sebab kata Ibnu Abbas, Allah menciptakan jin, dikatakan dalam pandangannya 2000 tahun sebelum terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Itu pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. So itu Allah sebut jin dulu baru manusia. Tak ada dalam Quran perkataan manusia dulu baru jin. Tak ada. Kalau yang yang berkembar itulah, ayat yang manusia dan jin tu, kalau dikembar dua ayat tu, perkataan tu mesti jin dulu. Macam ayat tadi kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jinna wal insa. Kalau kita baca ayat terakhir sekali dalam surah An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, ujung dia apa? Minal jinnati wan nas. Nampak tu, mesti Allah sebut jin dulu. Ini ilmu Quran. Kena belajar lah. Kita sama-sama belajar. Jadi sebab itu sahabat sekalian, benda ni kita kena faham. Tujuan kita adalah pengabdian. Kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Tadi Muhammad Anwar tanya tu, Ustaz dah jawab dah tu. Kuliah syariah di Tonto tahun 93. Sumayyah Kasim, terima kasih. Kak Mumtaz daripada Singapura, hujan lebat. Hujan lebat. Asma Zuraida, tanyalah Ustaz TV3 bincang tajuk hikmah zikir. Cantik kan tu. Abang Arif, terima kasih Abang Arif. Sampai ke fasa 3 Ramadan. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita lah. Kemudian terima kasih Kak Ayati Hashim, Nur Zalida, Nasir Sinin. Salam dari Subang. Datuk Said lah ni, Abang Said Zainal. Bro Kasim, terima kasih Abang Bro Kasim kita daripada Gombak. Nur Zalida Ismail, Muhammad Anwar, Faiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abu Muizzuddin, Jamaliah Sanusi, Wati Safari daripada Singapura, terima kasih. Abang Yusuf Ismail, Ustaz, Alhamdulillah zaujah staf MIC yang sama-sama kita doakan 2 kali hari itu dah discharge. Setelah 25 hari dalam ICU, 2 kali operation. Sekali lagi saya mewakili staf tersebut untuk Ustaz buat doa selamat di akhir kuliah. InsyaAllah, insyaAllah. Kita ada kita ada 2 hajat lah pagi ni, insyaAllah. Satu daripada Abang Yusuf tadi, kita akan doakan, dan satu lagi juga ada daripada satu sahabat yang juga kita doakan sebelum ini. Kakak dia masuk ICU, Tuan Haji Hang Kasyaf kita, dan Alhamdulillah dah sedar dan dah boleh bercakap. Kita akan doakan juga insya-Allah pagi ni untuk 2 manusia yang hebat-hebat ni, insya-Allah.
Terima kasih Abang Amin Jais, senior saya di sekolah dulu, Bob Izzat, Kak Tun, terima kasih Kak Tun, Said Mahizan, terima kasih, Cik Syarifah, Nur Kasih, Faridah Ibrahim. Tiap-tiap hari hujan. Ustaz boleh kongsi tak 3 fasa bulan Ramadan? 3 fasa. Jap. Nur Syahidah Yusof. Alright. 3 fasa bulan Ramadan. Yang mana? Fasa pertama, kedua, ketiga tu. Awalur Rahmah tu. Itu banyak ulama sebut hadisnya tak apa kuat lah. Itu hadis yang ada yang kata mungkar, yang tak sesuai untuk dia amalkan kerana dia menyanggahi hadis Nabi yang lain, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan manusia sepanjang hari, setiap hari ada nama-nama yang Allah pilih dalam bulan Ramadan. Setiap hari, kata Nabi, daripada awal sampailah hujung Ramadan, Allah bebaskan daripada neraka. Jadi kalau kita tengok yang 3 fasa tu, maknanya dia macam menyanggahi lah, kan. Walaupun benda ni dulu, yalah, kami ustaz pun tersilap juga, kan. Kita pun terlepas pandang. Jadi bila dah kita dengar juga, kita semak balik, tak apalah, itu hadis yang popular lah satu masa dulu, kan. Jadi bahasa mudah dia, Ramadan ni ceritanya sepanjang hari, sebulan Ramadan Allah mengampunkan, Allah memberi rahmat, dan segala-gala lah yang hebat-hebat Allah akan persiapkan dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Jadi tugas kita balik pada ayat Az-Zariyat 56 tadi, kita sembah Allah dan jadilah apa yang disebut sebagai hamba-hamba Allah yang sifatnya adalah baik. Sifatnya adalah baik. Kena buat gitu, ya. Okay, thank you very much Rozana Abdul Ghani, Rodiah Muin. Alright. Sahabat yang dirahmati Allah. Sekejap dah pukul 7. Baik, saya nak sambung sedikit satu lagi ayat. Dia berkait-kait ni. Tadi surah Az-Zariyat ayat 56. Yang ini pun ayat yang terkenal juga, surah An-Nahli ayat 36. Tadi 56, ni 36. Tadi 65 kan. 50. Betul, 56. Ini 36. Surah An-Nahli. Surah An-Nahli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Biasa dengar kan? Biasa dengar ayat tu. Biasa dengar. Dan demi sesungguhnya, kata Allah, kami telah utuskan bagi setiap umat itu. Allah kata tiap-tiap umat itu kami utuskan rasul-rasul. Allah kirimkan Nabi, Allah kirimkan Rasul. Yang tugasan utama Nabi dan Rasul yang dikirimkan Allah kepada seluruh umat ini adalah 2. Yang pertama, an-ya'budullah, mengajak manusia menyembah Allah. Yang kedua, wajtanibut taghut, menjauhkan manusia daripada taghut. Kena ingat, tujuan Allah kirim Nabi Rasul ada 2. Yang pertama,
mengajak manusia menyembah Allah. Minta maaf sebut, tanpa Rasul, tanpa Nabi, kita tak tahu jadi apa hari ni. Ya, itu asbab musabab lah. Allah kirim Nabi Rasul, kita jadi orang Islam hari ni. Alhamdulillah. Kalau ditakdirkan tak ada apa atas dunia ni kan, Nabi tak ada, Rasul tak ada, Jahannam kita lah. Itu bahasa mudah dia kan. Dan yang kedua, wajtanibut taghut. Tujuan Allah kirim Nabi Rasul nak jauhkan manusia daripada perkara-perkara yang lara, yang menyesatkan, yang songsang. Dan ditafsirkan oleh ulama, kalimah taghut itu ialah perkara yang melampaui batas, termasuk berhala yang disembah oleh manusia, termasuk jin dan syaitan yang menyesatkan kita, termasuk izm-izm yang direka cipta, yang dikreat oleh manusia, yang menyesatkan. Itu ulama tafsir letak termasuk kategori yang melampau, termasuk dalam kategori yang disebut taghut. Macam tu. Nah, okey. Baik. Balik pada tujuan utama Allah kirim Nabi, ani'budullah, ajak manusia sembah Allah, ajak manusia kenal Allah. Saya ada satu kisah yang selalu saya cerita dalam kuliah-kuliah saya, kisah yang selalu saya cerita dalam yalah kuliah lah. Kau cerita kat mana lagi kan? Cerita dalam kuliah lah. Baik, cerita ni berlaku pada Nabi SAW, iaitu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Rasa ada yang ingat kot cerita ni. Nabi hijrah ke Madinah. Bila dah sampai ke Madinah, ulama kata dalam lebih kurang sebulan lah, macam tu lah, sebulan 2 bulan macam tu lah. Kan kita tahu di Madinah Al-Munawwarah banyak kebun-kebun kurma, banyak pokok-pokok tamar, kebun-kebun kurma. Jadi satu hari Nabi berjalan, Nabi berjalan di bawah pohon-pohon kurma di ladang-ladang yang ada itulah. Dan bila Nabi berjalan di bawah pokok-pokok kurma ladang-ladang ni, Nabi melihat di atas pokok kurma ada beberapa orang sahabat Ansar Madinah. Orang Madinah lah, orang asal Madinah, orang Ansar. Orang Ansar ni penduduk asal Madinah lah. Masa Nabi hijrah, mereka lah yang sambut Nabi. Dan orang Madinah ni, orang Ansar ni orang yang Allah puji, Allah muliakan kerana baiknya mereka melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi lalu bawah pokok, Nabi tengok di atas pokok tu ada beberapa orang sahabat Ansar yang sedang, kita panggil, kalau istilah hari ni dia panggil kawinkan benih pokok. Kalau pokok kecil tu kita panggil tut kan, kita tutkan pokok tu, kita kawinkan dia supaya menghasilkan buah yang lebih baik. Jadi sahabat Nabi ni duduk atas pokok, mereka sedang kacukkan benih pokok tu. Katalah kurma A campur benih kurma B menghasilkan kurma C yang lebih panjang ke besar ke padat ke, macam itulah, lebih kurang boleh faham tak? Okey. So bila Nabi lalu tu, Nabi pun tengok sahabat yang atas pokok tu. Dua situasi bila Nabi tengok tu, dua situasi. Situasi yang pertama, Nabi tengok lama. Nabi tengok tu lama Nabi tengok. Lama lah.
Tak tahu berapa lama, tapi lama. Nabi tengok, tak kelip-kelip lah, tengok aje. Lama Nabi tengok. Yang kedua, Nabi tengok sambil diam, tak bercakap. Nabi tengok tu diam. Kan? Nabi tengok, lepas tu diam pula. Masalah. Sahabat yang tengah buat kerja kat atas pokok tu, yang tengah mengawinkan benih tu, udahlah susah hati tuan-tuan. Diorang kata pasal apa Nabi ni? Dahlah tengok lama, lepas tu diam pula, tak bercakap sepatah. Kita ni boleh buat ke kerja ni? Okey ke? Haram ke? Halal ke? Macam-macam dah berlegar dalam kepala sahabat kan. Lepas tu Nabi jalan begitu je. Nabi, bahasa hari ni Nabi belah begitu je lah kan. Nabi cabut gitu, tak cakap sepatah. Nabi tengok lama-lama, lepas tu diam pula, lepas tu terus jalan. Sahabat yang atas pokok mana boleh tahan tuan-tuan, turun kejar Nabi kan. Sahabat turun kejar Nabi. Wahai Rasulullah, 2 soalan. Soalan pertama, pasal apa kamu tengok lama sangat tadi? Kan, dah lah tengok lama tak bercakap lah tu. Pasal apa kamu tengok lama sangat tadi? Nabi jawab apa? Nabi kata, pasal aku tak pernah tengok. Itu jawapan dia. Nabi kata, pasal benda ni benda baru, dekat Mekah tak ada. Mekah kan tak banyak pokok kurma kan. Kurma ni lebih popular di Madinah kan. So itu di Madinah ada pasar kurma, ada ladang kurma, ada suk tamar dia panggil. Ladang kurma, pasar kurma. Dekat Mekah tak ada. Mekah tak banyak pokok kurma kan. Jadi Nabi kata, sahabat tanya, pasal apa lama sangat? Yalah, Nabi kata, aku tak pernah tengok, benda baru. Tuan-tuan jangan buat heran. Macam tuan-tuan lah baru kahwin. Contoh ya, bawa tenang. Contoh. Tuan-tuan baru kahwin kan? Ataupun dululah masa kahwin 5, 10, 20, 30 tahun dulu. Mula-mula kahwin, kita tengok bini kita macam mana? Lama kan? Tengok baru kahwin, benda baru kan? Tengok je. Bini ke dapur kita ikut, teruk benar dah tu kan. Bini mengemas pun kita tengok. Bini sapu sampah kat luar kita tengok. Sidai baju pun tengok dah. Basuh baju pun tengok. Pasal benda baru. Tenang. Sekarang tengok kan, jeling pun gagah lah ustaz kata, teruk betul suami ni tak. Pasal apa dah tak tengok sangat? Pasal dah lama dah ustaz kan. Orang utara kata cemuih. Dah cemuih kan. Jangan marah tu, orang perempuan jangan marah, suami jangan suka kan. Itu hakikat dia mula-mula kahwin tuan-tuan. Ya Allah, dia berjalan dengan bini dia, bini tersepak batu kena marah. Kan, batu kena marah. Dia kata, kau ni pasal apa duduk tengah jalan, kau tak nampak bini aku lalu ni, katanya. Naya tuan-tuan, lepas 20 tahun kahwin, sesepak batu, bini pula kena marah. Masa mula-mula kahwin, batu kena marah kan. Dah kahwin, bini kena marah. Kau ni buta ke apa? Batu punya besar tak nampak. Kesian ke bini tuan. Tak salah buat bini kita gitu tak. Jadi apa yang berlakunya, iaitu Nabi jawab, aku tengok lama pasal aku tak pernah tengok. Benda baru tuan-tuan. Kan, benda baru. Macam kita tengok Perdana Menteri kita lah yang baru ni kan, Tan Sri Muhyiddin kan, dia baru jadi Perdana Menteri kan. Masa mula-mula dia naik tu kita tengok kan, benda baru. Macam tu tak. Jadi yang kedua, sahabat tanya Nabi, boleh ke tidak kami buat kerja ni? Sebab engkau diam aja tak bercakap. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ini jawapan yang saya nak relate dengan sembah Allah tadi tu. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi kata, kamu
lebih tahu urusan dunia kamu. Bab dunia, Nabi kata kamu lebih expert, kamu lebih pandai, kamu lebih terror, kamu reti lah. Kamu nak buat sekolah ke, nak buat jambatan bersilang ke, bangunan bertingkat ke, menara berkembar ke, nak buat apa lagi, nak buat PKP ke, nak buat apa sekalipun, soal dunia Nabi kata kamu lebih tahu, ya, kamu lebih reti, kata Nabi. Tapi untuk kenal Allah, kamu wajib ikut aku. Untuk sembah Allah, nak kenal Allah, nak kenal dosa, nak kenal pahala, nak tahu jalan syurga, nak tahu jalan ke neraka, nak jauhkan diri daripada masuk neraka, yang ini Nabi kata kamu wajib ikut aku. Bab dunia, kamu nak buat handphone ke, yelah kalau bahasa hari ni lah, kamu nak 5G ke, internet laju gila gedabak ke apa benda, itu kamu lebih tahu. Tapi nak kenal Allah, nak sujud pada Allah macam mana, nak ibadah macam mana, Nabi kata wajib ikut aku. So kita nampak kan betapa pentingnya Allah kirimkan Rasul kepada kita. Betapa pentingnya adanya Nabi di kalangan manusia. Sebab kita ni bukan reti apa benda pun, tuan-tuan. Kalau Nabi tak ajar kita, kan, kita tak tahu satu habuk. Tak usah cakap besar sangat. Tak. Kita tak tahu apa benda pun. Baik. Sikit no. Faiz, boleh kongsi waktu doa yang mustajab di bulan Ramadan, antaranya waktu sahur. Waktu sahur tu ataupun 2/3 malam akhir tu lah, yang kita bangun tahajud ke apa benda sebelum sahur tu, dan waktu sahur tu itu saat mustajab doa. Yang kedua waktu berbuka puasa, itu mustajab doa. Yang ketiga hari Jumaat, ada satu saat tapi tak tahu bila, Nabi kata. Lepas tu inilah malam-malam akhir ni kita pulun lah, insya-Allah. Terima kasih Ucu Anis, Nur Aisyah Azizan, kali pertama ikut tazkirah Ustaz. Harap ini bukan kali terakhir jugalah ya. Nur Aisyah Azizan, terima kasih banyak. Langkapi Sejahtera Mak Nur, terima kasih. Khairul Amir Ramli, Antara Gapi. Bunga Hasan baru masuk. Arif Fazila Arifin, terima kasih. Ros Aniza baru join. JB Hujan Lebat. Zazali Zahari, terima kasih. Latifah Omar. Faiz, saya tak kahwin lagi Ustaz. Tak apa, bawa tenang Faiz, InsyaAllah sampai saat dan ketikanya boleh ada jodoh nanti. Dalam ni banyak calon mak mentua ada, insyaAllah. Ucu Anis, thank you. Abang Zainal Osman, tapi lagi tengok lagi sayang. Itu yang hebat tu. Syahri Muhammad, bini menakutkan ke Ustaz? Macam-macam lah. Zakifli Mahdi, thank you very much. Baik, sikit lagi tuan, kita nak habis dah ni sebenarnya kan. Al-Maklum Kuala Subuh kan. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, tak apa, yang penting sejak kita bincang bila dua hari lepas kot, yang kita cerita pasal pahala yang berterusan, termasuk pahala share, menge-share. Saya tengok sekarang ni tuan-tuan punya share lain macam lah kan, ligat betul tu, 215 orang share. Bagus ya. Pahala tu bertambah-tambah, insya-Allah. Terima kasih Cik Badar, Terengganu, clear. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, apa yang paling penting, untuk kita fahamkan hari ini, ni kesimpulan ni. Kesimpulan maknanya nak habis ya. Baik, pertama, jaga iman, jaga tauhid, jaga akidah, jaga kepercayaan kita kepada Allah. Jangan syirik pada Dia. Apa Allah suruh kita buat,
kita buat lah. Tak usah cakap banyak kan. Kita dengan Allah ni tak ada benda tuan. Allah ni kita tak ada apa-apa. Orang kampung saya sebut tuan-tuan, we are nothing. Tuan-tuan jangan main-main orang kampung saya cakap putih. We are nothing. Kita tak ada apa-apa. Nothing what dia panggil. Tak ada apa-apa. Nothing what tak ada apa-apa. Zero. Kita ni zero. Badan yang kita ada ni Allah punya. Rambut kita ada Allah punya. Biji mata 2 biji yang boleh tengok ya sangat ni Allah punya. Kan? Dia bagi pinjam, dia masukkan roh, lagi sampai masa dia cabut bawa keluar, jenuh kita. Jadi sedar ke diri sikit. Saya pesan ke saya dan kita semualah, sama-sama kita, dan jaga iman kita lah. Ya, jaga iman, jaga akidah elok-elok, jangan buat benda yang bukan-bukan. Apa yang Allah suruh tu kita ikutlah baik-baik. Jangan mandai-mandai sangat dalam hidup ni. Saya selalu sebut, jadi orang bijak pandai tak apa, tapi jangan mandai-mandai. Jadi orang genius, orang bijak tak apa, tapi jangan pandai-pandai. Memandai-mandai jangan. Tambah bab-bab agama kan, mandai-mandai kita semua nak dimodifikannya. Itu jangan. Ya. Baik, itu nombor 1, jaga iman, jaga tauhid, jaga akidah. Terima kasih Kak Tun sebagai pencatat sekretari. Tolong catik-catik tak? Itu pun pahala kat tu. Terima kasih Nur Zalida, Muhammad Rusli Ismail, Liana Afikah, Jamaliah Jaafar, Rabi'atus Sakinah. Ni semua nama sedap-sedap ni. Azian Nawawi, Darun Naim, Abu Hadif, Darun Naim Ahmad, kawan serumah saya masa di Mesir dulu. Ada juga pagi ni. Terima kasih. Baik, yang kedua, sahabat sekalian, ini pesanan harian yang saya akan buat lah. Kita dah mula masuk 10 akhir, jadi pakat-pakat lah, ya. Kita ingat mengingati, sama-sama mengambil peluang, sebab kita kena andaikan macam ni. Ramadan, ialah jangan kata tahun depan kan, Ramadan petang ni pun belum tentu lagi, besok pun belum tahu lagi. Tetapi yang kita nak sebutnya ialah sementara kita masih hidup, 10 hari terakhir ni pulunlah, ya, pulunlah sungguh-sungguh insya-Allah. Sebab itu saja ruang yang kita ada. Kita pun tak tahu lagi. Hari-hari tengok TV, sok khabar orang mati tak habis-habis kan. Kemalangan, terbabah lah apa. Semalam pun saya tengok dekat Rawang, Temple Park, ada kereta terbabah sebiji, langgar divider, lepas tu mari pula kereta belakang berpusing. Tu saya nampak depan mata tu. Tapi harap-harap tak ada apa-apa lah, sebab saya side belah sini, yang accident seberang sana kan, selekoh, lepas tu hujan pula petang semalam. Tapi Alhamdulillah lah, harap-harap tak ada apa lah. Jadi sahabat, itu peluang yang ada, ya, kita ambil lah betul-betul. Baik, so sebelum saya nak tamatkan kuliah pagi ni, ada 2-3 pengumuman. Kak Zahzan baru masuk. Tak apa Kak, kita pun dah nak habis. Nanti kita boleh repeat balik lah, tengok dalam siaran ulangan. Baik, Khalil JB Hujan. Okey, pertama sekali sahabat, di bawah tu yang saya pin tu, itu link siapa-siapa yang nak join Telegram saya, yang saya createkan 2 hari lepas, grup Telegram. Saya tengok dah ada 200 lebih dah members dalam tu. Jadi siapa yang rasa-rasa teringin nak join saya punya grup Telegram, yang insya-Allah dalam tu kita buat reminder, kita mengingatkan. Dalam tu kita akan postkan, yalah insya-Allah lah, benda-benda yang bermanfaat lah, ingatan-ingatan dan sebagainya. Kod-kod, siapa lagi nak join boleh join. Siapa nak sebarkan link tu boleh share lah.
dalam grup masing-masing ke apa ke, pandai-pandai tuan-tuan. Tapi jangan paksa orang masuk. Siapa nak join saja. Ya, dan siapa yang dah join nak keluar pun silakan, tak ada apa masalah. Ya, tidak ada apa-apa paksaan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang nak infak untuk audio kuliah boleh infak pada akaun yang tertera dekat skrin tuan-tuan tu. AK Fastaqim Global, boleh masuk ke situ. Dan siapa yang nak infak melalui saya, nanti boleh PM dekat saya, insya-Allah. Kita ada banyak juga sumbangan ataupun saluran yang kita nak agihkan. Nasuhano tanya, boleh lagi ke wakaf kitab? Boleh. Itu nombor handphone saya bagi, nanti boleh WhatsApp pada saya untuk sumbangan, untuk wakaf kitab, untuk kebajikan dan sebagainya lah. Ya, siapa nak infak boleh, terutama 10 akhir Ramadan ni. Sebab saya pun kemarin dulu ada 2 orang dah yang dah menelpon, yang dah bermesej. 2 orang ni orang yang saya anggap memang susah. Dia seorang akak ni, anak dia 10. Ada yang sakit lah, macam-macam. Saya dah tengok dan jumpa dia sendiri. Dia jaga anak yatim pun saya dah jumpa dia, saya kenal. Jadi sebahagian duit sumbangan tuan-tuan ni kita akan salur pada mereka lah. Terutama ialah orang kata nak menyambut raya apa semua ni kan. Kita bantulah setakat mana yang boleh kita bantu, insya-Allah. Dan ada juga yang berazam menyumbang, tak banyak pun. Yalah, nilai itu kan kita rasa macam Allah sikitnya ustaz. Itu yang dia mampu. Ada yang bagi RM2, ada yang bagi RM5, ada yang sumbang RM10. Macam semalam ada jamaah kita sumbang RM10 dan dia kata, ustaz, insya-Allah saya nak sumbang selama 10 malam bersempena malam-malam akhir. Ada juga idea dia begitu kan. Kalau dia buat begitu, saya yakin salah satu malam tu mesti kena punya Lailatul Qadar kan. Jadi pahala RM10 tu dia akan jadi pahala 1000 bulan. Nampak? Ini orang cerdik dia panggil kan. Jadi kok ada tuan-tuan yang nak buat begitu ke, dipersilakan. Ya, ada yang bagi RM20, ada yang sumbang banyak tuan, ada yang 100, ada yang 1000, 2000 pun ada. Banyaklah kan. Itu ialah itu kemampuan kita masing-masing lah, insya-Allah. Jadi tu Masjid Nurul Hijrah Teluk Intan, boleh like tu page tu juga. Page-page yang bermanfaat ni kita boleh support lah. Baik. So tadi saya sebut tuan-tuan nak infak dekat audio kuliah pun tak ada masalah, melalui saya pun okey. Dan link di bawah tu link Telegram, siapa nak join dipersilakan. Kita santai-santai je dalam grup Telegram tu, jangan stres sangat kan, buat tenang lah. Siapa yang duduk dalam tu duduk diam kan. Bolehlah sembang-sembang dalam tu kan. Tapi saya tengok Telegram ni kadang-kadang lambat orang respon kan. Saya dah tulis dah semalam kot. Saya kata minta sahabat yang ada dalam tu perkenalkan diri, nama dan dari mana. Tak ramai lagi yang respon. Saya kira baru tak sampai 20 orang kot daripada 200. Nampak? Tapi tak apalah, bukan wajib pun. Saya saja je tulis kan, untuk kita eratkan silaturahim. Macam itulah ya, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak. InsyaAllah nanti untuk wakaf kitab tu mungkin saya boleh masukkan juga dalam dalam grup Telegram tu lah, insya-Allah. Nur Zalida Ismail, kalau di Singapura nak menyumbang macam mana ustaz? Boleh, tak ada masalah. Sebab semalam pun ada juga sahabat kita daripada Singapura yang WhatsApp pada saya kan. Jadi boleh menyumbang, tak ada masalah.
nanti mana tadi? Nur Zalida nanti boleh PM dekat nombor yang Ustaz bagi tu. Kan? Nanti kita bagi tahu cara dia, insya-Allah. Cuma saya tengok beberapa sahabat daripada Singapura yang menyumbang ni, transaksi tu dia lambat sikit lah pasal lain negara kan. Saya rasa kalau pakai Maybank to You Singapore mungkin agak cepat sikit lah. Tapi kalau transaksi lain mungkin dia agak ambil masa sikit. Dia mengambil masa sikit. Ya, insya-Allah. Siti Cute Jambu tanya tu, siapa sahabat dari Singapura boleh transfer, boleh PM saya. Ramai ni daripada Singapura ni. Aidan Malik Ibrahim Singapura juga tu. Faiz Elmi, insya-Allah. Ustaz tak dan lagi nak reply Faiz punya WhatsApp tu. Nanti Ustaz tengok insya-Allah. Kalut sikit. Terima kasih Muhammad Asni daripada Kajang. Nazarida tadi Singapura, terima kasih semua. Bos audio kuliah, thank you very much. Rashidah Sidin, terima kasih banyak. So kita jumpa petang nanti insya-Allah. Petang nanti pukul 6 kuliah kita macam biasa. Abang Arif, kuliah internasional. Itulah untungnya kuliah live ni, kita dapat ramai saudara kita, saudara Islam kita daripada Singapura kan, Indonesia, Sydney, Melbourne, Australia pun ada, Brunei pun ada, Mesir pun ada hari ni. Adik kita mengaji Mesir lagi kan. Jadi seronok lah. Saya pun suka sebenarnya, seronok kan, kita dapat ramai kawan-kawan. Tu yang saya buat grup Telegram tu, supaya kita yang bersepah-sepah ni kita longgok satu grup. Macam tu kan, dalam grup Telegram tu. Jadi siapa yang berhajat bolehlah duduk diam-diam dalam grup tu, klik je link kat bawah tu. Kan. Nanti kita sembang-sembang lah dalam tu insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa petang ni insya-Allah pukul 6 petang. Kuliah santai kita macam biasalah, kuliah iftar kita sebelum berbuka. Dan selamat meneruskan ibadah sepanjang hari-hari akhir ni, 10 akhir ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Terima kasih Cik Syarifah Nur Kasih dari Nibon Tebal, Pulau Pinang. Nibon Tebal. Zahzan, terima kasih Kak. Kita jumpa petang ni insya-Allah. Dan untuk akhirnya kita nak tutup dengan doa. Doa ni kita khusus pada dua hajat. Yang pertama daripada Abang Yusof Ismail tadi, mewakili sahabat di Daya Bumi, MISC dan sebagainya, di mana ada salah seorang staf, isteri kepada staf kita di sana. Sebab saya mengajar di situ, saya mengajar kuliah di surau di situ. Dah lama dah saya mengajar situ. Dan sebelum ni dia 25 hari kot tadi kan, masuk ICU, 2 kali operation. Alhamdulillah dah beransur sembuh, dah discharge. So kita doa yang terbaik. Dan yang kedua daripada Haji Kasyaf, kakaknya yang juga ICU, kanser, dan dah boleh bercakap, alhamdulillah sudah sedar. Dan kita doa juga yang terbaik, sebab kekanda pada sahabat kita ni juga sebenarnya rajin tengok kuliah kita juga. Tu yang kita sayang tu, insya-Allah. So itu saja, kita doakan mereka ini insya-Allah, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih pada semua. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdausil a'la wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berilah kesembuhan yang paling terbaik ya Allah kepada kedua-dua hajat yang kami nyatakan tadi ya Allah. Yang pertama kepada salah seorang isteri kepada staf MISC Daya Bumi kami yang baru sahaja discharge daripada hospital, 25 hari berada di ICU. Mudah-mudahan ya Allah Kau berikan kesembuhan yang terbaik pada beliau dan berikan ketabahan kepada ahli keluarga beliau insya-Allah. Dan juga ya Allah Kau berilah kesembuhan yang terbaik kepada salah seorang jamaah kami juga yang selalu menonton live kami ini ya Allah. Kekanda kepada Tuan Haji Hangkas Syaf kita, mudah-mudahan beransur pulih, diberikan ruang untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah, terutamanya hari-hari akhir Ramadan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada semua. Kak Syam, Fauzi Fauziah, Bunga Hassan, Liana Afiqah, Juru, Hafsah Kamarul Zaman, Abang Arif, Halimatun Ishaq, Zailani Kamarudin, Ahmad Safri, Kak Zah, Abang Arif, Zailani Kamarudin, Zahzan, Syarifuzan Syarif, Laili Syafi'i, terima kasih banyak. Siti Iman, Kak Saliza, Kak Tun, Ros Aniza, Kak Azizun Ghazali, Subang Jaya. Terima kasih. So, kita jumpa petang pukul 6 insya-Allah. Terima kasih juga Ucuani, Sabang Yusof. Terima kasih semua. Abang Zainal Osman daripada Singapura. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.